kerana menurut statistik kiraan JAKIM, pada tahun ini saja pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan PMR dan mendaftar untuk subjek agama, apabila mereka melihat daripada jumlah 6,779 pelajar yang mengambil subjek, bukan keseluruhan ya, dia ambil 6,000 je, 779, tuan-tuan dan puan-puan, 22% tidak boleh mengucap syahadah tingkatan 3. 23% tidak tahu apakah itu rukun Islam. Dan hampir 25% tidak tahu apakah itu rukun iman. Bagi setiap bilangan 6,779, 20%. Saya pergi ke Perak bulan lepas. Kemudian kita ada sesi bersama dengan Ustaz Brini Bunch, ada sesi buat klinik keluarga. Bila saya habis tu, ada seorang wanita, dia dekat dengan saya, dia tanya dengan saya dan dia nak minta pandangan. Rupanya wanita ini sangat mulia. Dia adalah hal ehwal pelajar, guru hal ehwal, guru kanan guru penolong kanan, hal ehwal pelajar. Dia beritahu dekat saya, dia kata, "Ustazah, macam mana nak cakap Ustazah? Tapi macam mana Ustazah, saya nak share. Satu masa saya kena mengajar kelas yang agak ke belakang sikit, yang suka main saja. Dalam lebih kurang 30 lebih orang pelajar, 35 Ustazah," dia kata. Daripada 35 orang ni saya masuk sebab saya sebenarnya pun nak buat prepare untuk mesyuarat sebagainya. Jadi saya bagi tugasan pada anak ini baca Al-Fatihah. Tingkatan 5. Tingkatan berapa? 5. Berapa tahun? Tingkatan 5 ni 17. Dia kata daripada 35 orang pelajar ini Ustazah, 4 orang sahaja yang boleh baca Al-Fatihah. 31 orang semua gagal baca Al-Fatihah. Tuan-tuan, perempuan ini bukan Kelantan lah. Ini Perak. 31 pelajar. Saya kata macam mana Ustazah, macam mana puan baca tu, macam tengok dia tak boleh baca, macam mana gaya dia orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alah Ustazah, ingatlah tadi ayat kedua, sekarang lupalah pula ayat kedua. Al-Fatihah tu, kalau tak baca Al-Fatihah, agak-agaknya solat ke tidak? Jadi inilah yang berlaku. Dan kerana solat ini juga, saya membawa pada tuan-tuan dan puan-puan hasil pemerhatian saya yang profil tu. Nombor 1 saya sebut matlamat kan. Yang kedua, ke semua anak-anak yang melanggar disiplin itu tidak solat. 2 perkara ini. Jadi untuk itu kembali balik, kenapa saya ceritakan statistik tersebut. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam kehidupan kita ni, anak-anak dia kena tahu apakah peranan dia. Kembali balik kepada matlamat, apakah peranan dia. Dan apa yang Ustaz sebut tadi, Ustaz Ahmad Dusuki sebut berkenaan dengan lelaki. Lelaki ni dia memang suka dihargai. Jadi kalau kita duk sindir, lama-lama dia akan pinggirkan diri dia. Dan tuan-tuan puan-puan, jangan risau kalau misal kata suami kita mandul peranan dia. Jangan risau. Kita rasa macam kita ni ibu tunggal. Tengok balik sejarah para ulama. Para ulama ni, imam-imam kita, hasil daripada ibu tunggal. Kalau kita ibu tunggal, ni Persatuan Armalah kan, bagi tahu, sampaikan pesan saya kepada ahli-ahli armalah atau ibu-ibu tunggal, anda semua sangat dekat dengan ibu para ulama. Cuba kita tengok saja Imam Syafi'i, dalam kandungan ibu lagi dia sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga dengan Imam Malik. Dan ibu-ibu ini dia mempunyai satu lagi ciri. Tapi janganlah kita nak menunggalkan diri sendiri kan. Saja je mentang-mentang kan kita nak dekat dengan ulama ni, kita pun menunggalkan aja, minta cerai lah pula dengan suami kita kan. Nah, itu maksudnya sengaja nak tunggalkan diri sendiri. But itu wallahu alam ya, memang masing-masing mempunyai keperluan dan sebagainya. Jadi anda bijak, itu adalah pilihan anda sendiri. Jadi ibu-ibu ulama ini apa yang dilakukan? Okey, balik semula pada matlamat sebelum ibu-ibu ulama ni. Dalam surah Ali Imran yang ketiga,
surah yang ketiga. Kita ada 114 surah. Surah yang ketiga ini diambil tema daripada keluarga Ali Imran. Kita baca pun Ali Imran, bukan Al Imran. Ali Imran mengisahkan di mana keluarga Imran ini dia hidup dalam keadaan pengaruh pada waktu itu sangat dahsyat yang dibawa, dirombak atau dicetuskan oleh kerajaan Rom. Dan kerajaan Rom ini terkenal dengan kezalimannya sehingga dia melabelkan mana-mana kasta ataupun tahap grade terbaik kalangan manusia adalah mereka yang kuat sekali. Dan dia kena laga dengan sesama manusia. Lepas habis laga dengan sesama manusia, dilagakan pula dengan binatang. Sebab tu di Rom dia ada banyak stadium-stadium yang besar-besar. Sebab itu memang asas dia untuk memilih pilihan, tenaga-tenaga pilihan. Jadi apa yang berlaku? Ali Imran ini, isteri kepada Imran, dia telah berniat untuk merubah. Begitu juga dengan Nabi Zakaria, begitu juga dengan Nabi Harun yang hidup pada masa yang sama. Mereka berniat untuk menjaga keluarga mereka dan mengubah generasi dengan keupayaan anak mereka. Apabila mereka mengandung, adik isteri mengandung kan 7 bulan lagi dapat anak. Okey, niatkan bahawa anak itu adalah untuk diinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada awal lagi dia dah tahu dah kenapa dia nak ada anak. Kenapa dia mesti ada anak? Anak ni untuk apa tujuan dia? Jadi taklah hanya kata kita ni nak ada anak sebab dah kahwin. Nanti orang tanya berapa anak. Nanti kan orang kata tak ada anak, seganlah pula kita. Sedangkan yang menentukan sama ada kita ada anak ataupun tidak, itu adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlunya kita menentukan anak kita ni nak bawa mana. Jadi inilah yang dilakukan oleh keluarga Imran sehingga mendapat Maryam. Dan Maryam itu kemudian menjadi ibu yang sangat cekal, yang kuat kepada Isa. Tidak ada suami. Macam mana nak convincekan, yakinkan masyarakat sehingga terpinggir Maryam daripada Baitul Maqdis? Ya kerana apa? Kerana mengandung dan dianggap telah berzina. Jadi hadirat yang dikasihi, pengajaran daripada ini nombor satu, anak-anak kalau pengaruh luar teruk, tapi dia ada matlamat dan tujuan yang jelas, insya-Allah dia tidak akan hanyut ke mana. Saya bagi contoh, ini cetusan hati saya. Anak saya daripada sekolah rendah tadika sampai sekolah menengah, separuh jalan sekolah agama. Kemudian bila kita pindah ke Putra Heights, saya tarik dia, saya tukar pergi ke sekolah menengah kebangsaan. Hari pertama dia balik, Umi, tak sanggup rasanya Umi. Saya kata tak sanggup, kenapa ni Hana? Nama dia Hana. Kenapa? Hana dengar cikgu datang ni, cikgu nak cek ni kita punya kerja. Lepas tu cikgu baru dekat barisan depan sana. Jadi kawan Hana ni yang kawan baru, dia panggil lah, cikgu. Cikgu tak dengar sebab cikgu duk cakap dengan pelajar depan. Jadi lepas tu dia cakap, cikgu pekak ke? Terkejut Hana Umi. Jadi saya tanya, Hana buat apa? Hana diam, Hana tak tercakap. Kemudian saya bimbing dia. Sebab apa? Saya fikir inilah dia masa dan peluang kita kena campak anak-anak kita ini, dia menebarkan pengaruh kebaikan. Kalau kita duk simpan anak-anak kita, kita tidak mampu untuk menyebarkan siasat dunia bihi itu. Jadi saya kata Hana ada peranan yang tinggi Hana. Kawan-kawan Hana itu perlukan Hana. Jadi apa yang Hana boleh buat, Hana gurau-gurau lah. Kau ni, kamu tak pasal-pasal pekak tu balik semula pada kau ni. Macam mana? Jangan cakap macam tu, tak baik tau. Sambil gurau dengan kawan. Kemudian dia jalan lagi. Hari minggu kedua, mengadu lagi. Umi, macam mana nak cakap Umi Kenapa? Cikgu Hana pula. Kenapa cikgu? Dia cakap dengan kawan Cina, cikgu juga, cikgu Cina juga. Dia kata awak masuk Islam lah, lu masuk Islam aje lah. Lepas tu cikgu Cina ni tanya, kalau saya masuk Islam apa saya dapat? Ini dialog cikgu Melayu Islam. Awak kalau masuk Islam, awak boleh kahwin 4. Anak sakit hati Umi. Dia belum kahwin lagi, tapi dia boleh rasa sakit hati. Saya kata, Hana kena tahu, kahwin 4 ni, kita dialog balik dengan dia. Hana, kahwin 4 ni nak tunjuk bahawa lelaki punya tanggungjawab 4 kali ganda tanggungjawab wanita.
Jadi kalau dia ada isteri 4, maksudnya kalikan 4 lagi. Jadi kekuatan, tenaga, tanggungjawab, amanah lelaki 4 kali ganda wanita. Jadi sebab tu kalau tak boleh berlaku adil, fawahidah. Jadi anak saya pun kata, yalah Umi, okey. So lepas tu minggu ketiga, Umi, surau kat sekolah sangat cantik, tapi kosong. Saya kata, Hana, buat aktiviti di dalam surau. Okey Umi. Anak kita ajar jadi ejen perubah. Jangan takut dengan pengaruh-pengaruh yang teruk di luar sana. Tapi kena ada foundation, asas yang jelas, jadikan dia peranan. Dia tahu peranan, apa matlamat dia. Dan itu yang kita tahu daripada Ibu Maryam. Dan Maryam sendiri, sebab dia tahu ini semua adalah arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku di sekelilingnya dia sanggup untuk hadapi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu membawa diri pergi ke Gua Hira, bukan kerana rajuk diri ataupun nak mencari keselesaan, tetapi sebenarnya kerana jiwa Nabi ini penuh dengan al-amin, kebenaran. Idza ja'al haq fadhahaqal batil. Bila datang kebenaran, dia akan tak boleh campur dengan kebatilan. Jadi pengaruh pada waktu itu yang teruk zaman jahiliah, maka Nabi mencari ruang untuk membantu. Apa yang dia boleh lakukan untuk membantu orang-orang zaman itu, membantu masyarakat pada waktu itu. Jadi begitulah yang juga kita kena tanamkan pada anak-anak. Nombor 1, saya nak rangkumkan, ajar anak-anak berkenaan dengan peranan kenapa dia berada di atas muka bumi ini. Kalau dia duduk sibuk bersolek, memanjang, panggil dia, tanya dia, apa tujuan bersolek? Kalau duduk sibuk, ada kawan-kawan lelaki dia gelenyar kan, ada kawan-kawan lelaki dia, panggil dia, panggil sekali kawan yang gelenyar tu, tanya dia, okey, apa matlamat dia ni? Macam mana timeline dia? Bila agaknya dia nak kahwin? Ni sekarang tingkatan 2. Saya dengar adalah orang rujuk tingkatan 2 baru. Yang perempuan, budak perempuan tingkatan 2 ni ikut pelajar lelaki ni balik dan duduk dekat rumah pelajar lelaki ni. Jadi mak pelajar lelaki ni kata, alah macam mana lah nak nasihat? Macam mana? Nasihat! Memang kena nasihat. Kena warning. Kalau nak jadi menantu saya suka nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Senaraikan. Baru balik semula. Kalau tak sampai lagi, jangan datang. Bagi tahu. Jadi kita tak berani. Kita kata, oh sebab dia anak orang. Anak orang tu anak kita. Sebab semua anak-anak ini, dia adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Walaupun dia bin pada bin kita, tetapi tanggungjawab kita adalah extend pada anak-anak orang lain. Yalah, sebab kalau kita kata ini anak orang, ini bukan anak kita, tuan-tuan puan-puan, satu masa nanti dia akan kahwin dengan anak orang itu dan dia akan bawa balik ke rumah ini. Dan anak yang dipilih itu anak yang tidak batal wuduknya dengan kita sampai bila-bila. Dan dia menjadi permanent until the end of the life. Okey. Baik, nombor 1 tadi matlamat. Yang kedua, solat. Ajar anak-anak kita pengajaran daripada solat itu. Ajar anak-anak kita bahawa mana-mana pergi pun ambil ingat, kaitkan sentiasa pasal solat. Kaitkan sentiasa tentang kewujudan dia kena menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitkan bahawa ada CCTV sentiasa lihat dia. 2, solat. Saya kongsi sedikit di mana anak saya balik-balik, saya kata okey pergi mandi, nama dia Wardah. Wardah, pergi mandi. Jadi dia tak nak mandi, dia tak suka mandi. Biasa budak-budak kan. Jadi dia bagi alasan. Dia kata apa, Umi, kenapa saya nak buat sesuatu yang saya suka je? Kalau satu tu saya tak suka, saya tak akan buat. Tuan-tuan, puan-puan, masa tu sebab kita nak menang hujah Dan dalam satu masa sama nak kaitkan dia dengan Allah ni. Saya penat. Saya boleh cakap je, Wardah nampak ni tak? Nampak ni. Ni kalau ni boleh jadi pap je kan? Okay, atau Umi kira sampai 5 tak mandi siap. Ataupun high 5, give me 5. Saya pilih yang ketiga. Wardah, come on, give me 5. Okay, duduk sini, Umi nak cerita. Saya cerita dengan dia, Wardah, kita sebagai manusia ini, setiap daripada kita lahir tanpa ada pilihan, kita semua adalah hamba. Kita ni hamba pada sesuatu yang lain. Kalau kita mendengar kata rasa ingin kita jadi hamba nafsu.
Kalau kita dengar bisikan-bisikan jahat, kita menjadi hamba syaitan. Kalau kita ikut kata-kata kawan kita, walaupun kita tahu benda tak baik, maka kita menjadi hamba kepada manusia yang lain. Tapi oleh kerana kita tidak ada pilihan selain menjadi hamba, tapi Allah bagi kita pilihan siapa yang patut menjadi tuan kita. Kalau dalam hal ni Wardah tak nak mandi, kalau Wardah nak jadi hamba kepada Allah, apa yang Wardah perlu buat? Mandi ya. Okey, apa Islam kata? Oh, sebut pula an-nazafatu minal iman. Memang dah belajar. Kebersihan sebahagian daripada iman. So what is the conclusion? Kesimpulannya? Mandilah ni. Okey, pergi mandi. Jadi kaitkan balik dengan kewujudan, dengan kedudukan, peranan dia balik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, para ulama, ibu-ibu mereka adalah ibu-ibu yang suka berbincang dengan anak-anaknya. Ada satu masa Imam Malik nak join pertandingan menyanyi. Khalifah pada waktu itu buat dan nak cari the best singer, penyanyi terbaik 40 orang. Jadi dia ada rombongan ya, jalan, dan Imam Malik nak join pertandingan tersebut, macam akademi fantasia lah gitu. Jadi kemudiannya dia cerita hasrat dia pada ibu dia tanya, apa yang kamu dapat? Sekali lagi peranan anak ni, apa yang kamu dapat? Imam Malik kata, saya akan dapat dekat dengan orang-orang yang mempunyai apa orang kata tu, kedudukan, dan saya juga akan dikenali oleh orang ramai. Kemudian ibu dia tanya, kalau jumpa dengan Allah, boleh tak dua itu bantu kamu? Terdiam Imam Malik. Kemudian ibu dia balas balik, apa yang boleh membantu kamu bila berjumpa dengan Allah? Jadi apa kata Imam Malik? Ilmu yang diamalkan. Dan Masya Allah, begitu juga dengan ibu imam-imam lain, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Mereka sangat suka berbincang dan berbicara dengan anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, biarlah dunia kita, persekitaran kita bejat ataupun teruk dan hodoh, tetapi jadikan anak kita seperti ikan di laut. Laut masin, tetapi dia tetap tidak masin kerana dia mengetahui identiti, status, kedudukan diri dia. Dia hanya menjalankan tugas di atas dunia ini untuk tempoh yang sementara sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu untuk pusingan yang terakhir, dan saya dengan ini memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan sebagainya. Ingatan ini sebenarnya adalah untuk ingatan diri saya. Terima kasih sekali lagi atas kesabaran dan juga perhatian daripada tuan-tuan dan puan-puan. Hanya Allah sahajalah yang layak membalasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.